Right guys, apa? Ya saya. Dah boleh start tak? Boleh. Masuk semua boleh. Ha? Boleh. Sila. So, good evening everyone. So hari ni kita nak selamat datang ke workshop aku. So hari ni kita akan cover dalam workshop ni dipanggil Ultimate Creative Workshop. Yang mana dia akan cover 3 benda ni, iaitu photographic technique, basic of photographic technique, few simple technique. Then yang kedua adalah basic editing. Dan yang ketiga, kalau kita sempat malam ni, kita akan buat session principle of design lah malam ni. So let's go. Kita pergi ke photography technique first. Right, kau nampak apa sekarang? Okey tak? Nampak. Nampak kan? Nampak skrin utama? Aku nampak download kau, Bluetooth, vacancy. Okay. Alright, so today ada. Okay, so first of all, tadi kita pergi terus ke fotografi teknik lah. So fotografi teknik ni sangat simple. Kita akan cover dalam sekejap je. So kenapa kita sentuh dalam bab fotografi teknik ni? Sebab fotografi teknik ni adalah 80% daripada orang komit 80% daripada korang, kalau korang nak buat satu gambar tu lah. First of all, 80% adalah bergantung pada teknik korang ambil gambar macam ni. So, sebelum kita start untuk ambil gambar, benda yang paling wajib kena buat dan seramai orang lupa, iaitu kita tap to focus masa kita nak ambil gambar ni. Dah ambil gambar, selalu orang dia akan buka kamera dan dia akan terus ambil gambar. Dan ini sangat jarang orang tap dulu, tap and then baru ambil gambar. So kalau kita tak tap, maksudnya kamera tu akan detect secara rawak lah gambar apa gambar korang nak ambil dekat depan tu. Melainkan kalau korang tap, ia akan terus ignore apa yang dia nak ambil gambar. So yang tu yang first. Yang secondly, yang ni pun ramai orang tak perasan. Walaupun benda ni simple, iaitu bersihkan kamera lens korang sebelum kita ambil gambar. Ni kalau ni tak kisahlah kita bersihkan pakai baju ke apa, itu adalah perkara penting. So dua benda ni yang paling penting, paling wajib lah dalam ambil gambar. Tap to focus dengan bersihkan kamera lens. Okay, yang kedua adalah apakah yang buatkan satu objek atau gambar tu menarik. Okay, so sekarang siapa ada idea apa yang menyebabkan satu gambar tu menarik? Apa yang korang rasa? Angle. Okay. Subject. Lighting. Alright. Ada lagi? Okay. Okay, so apa yang buatkan gambar, korang jawab tu semua betul? Ya. Okay. So first of all yang paling penting tadi adalah subjek. Itu subjek tu yang barangkali semua benda dalam gambar. So kalau ambil gambar tu, benda tu mestilah ada subjek. Tak kisahlah subjek tu adalah orang ke, objek ke, ataupun apa-apa. Ataupun selain daripada benda yang kita kalau tengok gambar tu, kita boleh tahu, oh ni adalah gambar, contoh gambar depan, kita ambil gambar bateri. Oh ni adalah gambar bateri. Dia bukan seperti kalau kita ambil gambar, tipe contoh langit kosong. So orang tak tahu apa sebenarnya kita nak ambil, apa sebenarnya gambar kita nak hasilkan. Orang tak faham apa kita nak sampaikan lah. Sebab setiap gambar, kalau ada subjek, orang akan tahu. Kalau kita OOTD pun, orang akan tahu, oh ni orang ni buat
fashion photoshoot atau OOTD macam tu. So antara contoh-contoh subjek adalah contohnya seperti boat, ini adalah subjek boat, dan seterusnya kita boleh tengok orang ataupun kasut ataupun architecture bangunan seperti yang korang boleh tengok dalam skrin sekarang ni lah. Okay. Yang kedua adalah kita cakap pasal cahaya. Cahaya ni ada 3 jenis. Untuk menentukan fotografi teknik korang tu, untuk ambil gambar, dia ada 3 cahaya, 3 jenis cahaya yang akan buat gambar kau lebih pleasing atau lebih menarik, iaitu kita cover ada blue hour, golden hour dengan night time. So apa maksud aku dengan blue hour, golden hour dengan night time ni? Okay. Blue hour ni adalah sebagai contoh masa daripada waktu subuh tu sampai syuruk, sampai habis waktu solat tu, dalam pukul 6 sampai pukul 7, sensitif sebelum terbit matahari lah, yang warna dia jadi biru sebelum dia sunrise. Itu adalah blue hour pertama. Yang blue hour kedua adalah selepas matahari terbenam. Selepas matahari terbenam tu selalunya langit akan ada warna biru dalam beberapa minit, dalam setengah jam, 40 minit. Seperti korang boleh tengok kat gambar pertama ni, gambar jabatan ni, ini adalah waktu blue hour. Dan seterusnya adalah golden hour. Golden hour ni maksud dia adalah 1 jam hingga waktu sunrise ataupun 1 jam dalam kurungan 1 jam hingga waktu sunset. Itu adalah dipanggil golden hour lah. Yes, yang last sekali adalah night time. Night time ni adalah waktu malam, waktu yang dah tak ada cahaya langit langsung. So selalunya waktu night time ni ianya kita sesuai untuk ambil gambar bangunan ke kalau nak ambil gambar orang, kita perlulah ada cahaya daripada sama ada dari bangunan atau dalam bangunan macam tu. Okay. Seterusnya, apa yang penting tadi adalah composition, iaitu macam mana kita nak letakkan subjek tu macam mana. Kita nak sama ada subjek tu nak letak dekat ke, subjek tu nak bagi jauh ke. Ini yang akan lagi menarik minat orang akan stay kat gambar kita. Akan jadi orang tengok gambar tu, dia akan Instagram, dia akan tengok atau akan zoom dulu ke, akan tahu macam nak tahu sharp ke tak, itu pun dia kira engage orang tu macam dekat gambar tu lah. Okay, so kat sini ada 3 explanation, 3 composition, iaitu cara letak gambar korang supaya lebih menarik, iaitu akan teruskan, iaitu rule of third, leading line dan framing. So apakah 3 ni? Jadi aku akan tunjukkan korang contoh macam mana nak dia apply dekat gambar dalam yang sebenar lah. Ya. Nampak kan? Okay. So first aku akan tunjukkan apa aku masukkan dengan composition tadi. Ada 3 tadi, rule of thirds, leading line dan framing. So aku akan jelaskan macam mana nak apply kat gambar sebenar. Okay, contoh aku akan tengok yang gambar yang pertama dulu. Okay, so gambar yang ni dulu. So yang ni adalah dipanggil composition rule of third. So macam mana aku boleh tahu dia adalah rule of third? Rule of third tu apa? Rule of third tu adalah sebuah macam ni dia punya composition. Dia nak faham dia macam ni. Okay, kita buat grid 9 times ni. Okay, kalau kita boleh tengok rule of third adalah salah satu subjek sama ada dia ada dekat titik-titik persilangan grid ni. Contoh, ni ada kat sini aku letak aku punya pokok dekat aku punya line. Ini adalah dipanggil rule of third lah. Aku letak salah satu subjek dekat sama ada dekat titik persilangan antara grid. Contoh kat sini satu, atau ada kat sini ke, ataupun kat sini ke,
ataupun kat sini. Dia pun tak saja bergantung pada titik persilangan, dia pun boleh cakap pasal dekat line ni ke, kita boleh cakap gambar tu ada dekat line ni, dekat line bawah ni, ataupun gambar tu ada dekat line atas tu, ataupun dekat line sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dia tak semestinya dekat titik persilangan, tapi secara mudahnya gambar tu kena dekat grid line yang kita ambil gambar tu, nak ambil gambar tu. Okay, seterusnya ini pun adalah contoh untuk rule of third. Okay, tengok kita draw grid sini, draw grid sini. Okay. So kalau sekarang kalau korang pernah nampak ni adalah dalam grid rule of third. Sebab apa? Aku letakkan subjek kat sini. Ini adalah aku letak subjek kat sini dan kat sini pun ada subjek. So ini adalah dipanggil composition rule of third, yang mana letakkan gambar dekat grid line yang aku cakap tadi lah. Okay. Dah settle ini. Seterusnya kita akan cover pasal leading line. Leading line ni maksud dia apa? Leading line adalah daripada gambar tu, mata kita kalau tengok gambar tu dia akan bawa dia satu position ke satu position ke gambar tu. Macam mata kau akan terikut lah gambar tu. Okey, contohnya dalam gambar ni, contohnya. Okey. Kalau korang nampak sini, leading line dia adalah benda yang boleh buat kau macam terikut flow dia. Tak kisah. Kalau dalam gambar ni tengok macam ni. Dalam gambar ni dia punya flow adalah sini. So gambar tu akan, mata kita akan daripada pokok ni dan akan menuju kepada boat ni. So itu adalah dipanggil leading line. Yang mana satu gambar ia akan membawa terus pada objek kau. Akan terus bawa terus kepada objek kau. Ini adalah yang dipanggil konsep leading line. Mahon. Ya, boleh. Accept ni ada orang nak try join tapi dia tak. Oh, okay, thank you. Di accept. Okay, itu adalah salah satu konsep leading line tadi. Konsep yang kedua untuk dipanggil leading line adalah ini. Okay. Ini leading line dia sangat jelas. Yang mana kita boleh tengok jambatan ni adalah composition leading line dia. Mata kita akan tertarik daripada mata kita ke jambatan tu, akan leads kepada rumah jeti ni. Itulah dimasukkan dengan leading line. Apabila gambar akan kau tengok, dia akan terus membawa kepada subjek korang. Dia akan ada flow lah kepada gambar tu. Okay, ini done. Okay, seterusnya aku akan tunjukkan contoh-contoh apakah itu composition framing pula. Okay, framing. Okay. Framing adalah kalau korang ambil gambar, korang letakkan gambar subjek objek tu. Subjek tu secara, korang letakkan gambar subjek tu. Lepas tu korang ada buat sedikit macam blocking untuk dekat subjek tu. Contohnya kat gambar ni, dia tak kisahlah blocking sama ada pokok ke, rumput ke, ataupun kat sini contoh adalah apa panggil? Ni adalah pagar. Jadi satu framing ni adalah satu benda yang blocking kat gambar korang, tapi dia akan terus nampak korangnya subjek. Untuk lebih nampak macam gambar tu lebih menonjol ataupun lebih 3D. Okay, kalau tengok gambar ni, ni adalah framing. Ni adalah sebuah framing. Okay, ni adalah dia frame. Okay, tengok. So, ini adalah dia frame yang aku tandakan, ni adalah frame. Ya, dan subjek aku adalah orang ni. So, ini adalah juga dipanggil composition framing. Yang mana kita meletakkan subjek antara satu benda, satu yang blocking benda supaya mata kita untuk menonjolkan sesuatu gambar tu. Okay, seterusnya antara contoh framing adalah ini. Ini adalah salah contoh gambar framing yang mana aku lihat, kalau korang lihat kat sini,
Cuba teka apa dia punya frame kat sini. Apa dia punya halangan kat sini. Daun. Ah, Daun. okey. Betul? Okey. So kat sini adalah framing dia adalah daun. Yang mana daun ni maknanya blocking, benda yang blocking subjek adalah daun ni dan subjek utama adalah orang. So ini adalah dipanggil framing. Dan kalau korang perasan, dalam ni pun ada beberapa composition yang lain. Kalau korang tahu, tadi kan kita ada belajar rule of third, leading line dan framing. So kalau korang tahu apa lagi composition yang ada dalam ni tapi aku tak jelaskan. Kalau korang tahu, cuba balas kat chat ataupun boleh cakap terus lah. Antara tiga-tiga tadi. Ada composition apa lagi dalam ni? Dapat tak? Rule of third Betul. Rule of third. Lagi? Ada lagi? Okay. Betul tadi rule of third. So dalam satu gambar tu tak semestinya kita hanya letak 3 composition tadi. Tak semestinya kita kena letak asing-asing. Kita pun boleh campur dalam banyak gambar dalam banyak composition dalam satu gambar. Itu akan lebih baiklah, lagi menarik daripada kita letakkan satu subjek dekat satu composition je. Okay, contoh sini adalah rule of third dia kat mana? Aku tunjuk sini. Rule of third dia adalah kat sini. Ini adalah adanya, aku lukis grid dia. So kita tengok. Okay. Subjek ni dekat sini. So ia pun adalah rule of third. Dan seterusnya ada juga tambahan kat sini. Composition yang lain mungkin korang tak perasan iaitu leading line. Leading line daripada besi ni menuju kepada subjek. So kita boleh tengok kat gambar ni ada 3 composition dalam satu gambar. Macam mana nak tengok? Macam mana kita nak tahu dalam real life kan? Kita nak apply benda ni. Macam mana kita nak apply benda tiga-tiga ni dalam masa kita ambil gambar? So jawapannya korang kena melatih mata korang. Jawapan dia sebenarnya kena melatih mata korang macam contohlah. Kau kena biasakan sebab benda ni kena dilatih melalui mata berdasarkan konsep yang kita ingat. Kita kena imagine macam mana kita nak hasilkan gambar tu. Kita imagine. Kena bayangkan gambar ni macam mana. Lepas tu kita buka phone. Kita buka phone kalau kau perasan. Nampak tak? Kita buka phone. Kita buka phone. Kita tengok kat grid tu. Oh, subjek ni maybe dia akan ada kat grid line rule of third. So itu adalah salah satu cara untuk macam mana kita nak apply gambar kita dalam real life asal ambil gambar. Gunakan composition yang aku cakap ni. So last contoh yang aku akan tunjukkan. Yang menunjuk ada campuran pelbagai composition dalam satu gambar. Okay, contoh ni gambarnya. Okay. Aku rasa sini ada aku apply sini ada leading line. Leading line. Leading line. Leading line. Leading line. So ini adalah leading line. Benda yang daripada mata akan mahal terus kepada subjek korang. So sini pun ada rule of third. Okay. So sini pun ada rule of third. Dia kena kat pinpoint ni. Kena kat pinpoint ni. Ada kat pinpoint ni. Ada kat line ni. Ni adalah composition rule of third. Alright. Itu je composition untuk ni. Okay. Okay. Alright. So sekarang so far ada yang nak tanya apa-apa? Tak ada kot.
Ada nak tanya pasal composition ke, ada apa lagi tak? Sebelum kita bergerak pada benda lain. Sebab ini subjek ni, teori ni adalah sangat ringkas. Dah tak ada apa-apa lagi Okay, seterusnya. Seterusnya kita akan berpindah pada yang kedua. Outline apa, benda kedua yang merangkumi dalam workshop kita ni. Iaitu adalah basic photo editing. So basic photo editing ini adalah merangkumi benda yang optional. Kalau kita lepas ambil gambar tadi adalah 80%, dan photo editing ini adalah satu benda yang sampingan, dan ia adalah sebanyak peratus yang mempengaruhinya adalah sebanyak 20%. So 20% ni akan menentukan sama ada gambar ke okey ke tak okey. Kalau editing korang hancur, gambar tu pun akan hancur. Kalau gambar tu okey lah gambar tu. Menarik pun menarik lah. So sebab tu yang pertama, yang paling majoriti pentingnya adalah fotografi teknik. Dan yang kedua adalah cara kita edit gambar tu macam mana. Yang merangkumi 20%. So sekarang ni sebelum kita terus kepada aku akan ajar macam mana kita nak edit gambar. Ini adalah perbezaan sama ada dalam edit gambar dia ada dua benda, iaitu color correction and color grading. So ada siapa tahu apa beza color correction dengan color grading? Kalau tahu boleh chat ataupun boleh cakap. Ada siapa tahu apa beza correction dengan color grading? Tak tahu. Tak tahu. Tahu ada ni kan? Okey. Apa Man? Tahu tak beza color correction dengan color grading? Color correction jam. Ni, Apa beza color Sharp. correction dengan color grading? contrast ke sharpening semua kan? Kan? Okey, tak apa. So color correction adalah edit yang untuk membetulkan satu gambar. Kalau contoh edit yang membetulkan satu gambar tu macam nak cerah gambar tu gelap, korang nak tukar dia jadi cerah. Contoh gambar tu jadi mungkin gambar tu gelap, korang nak betulkan jadi cerah. Itu adalah color correction, ataupun gambar tu muka orang tu jadi hijau. So korang nak betulkan gambar tu jadi muka dia jadi macam biasa, iaitu warna kuning atau warna orange pada skin kita, warna skin kita yang sebenar. So itu ada color correction. Color grading adalah kita letak set mood gambar dekat kita letak set mood dekat gambar tu. Kalau kita tengok kalau contoh kita tengok dalam movie kita boleh tengok dia punya filem tu dia tak sama macam dalam real life kita tengok kat mata kasar. Kita nampak mungkin movie tu movie Joker, dia punya color tu, mood dia tu warna hijau. So itu adalah dia punya color tu ada hijau dengan kuning je. Dia ada dua jenis color je. So itu kita set mood movie tu macam mana kita nak sampaikan pada end user lah. Macam mana mood kita sampai daripada macam kita nak sampaikan mood gambar tu pada orang. Okey. Apa dia dah free. Okey, so kita akan overview Lightroom. Kita tengok. Hai. Makan jap Boleh. Kita akan tengok fungsi-fungsi dekat Lightroom. Aku akan jelaskan apa sebenarnya tab-tab ni buat. Apa sebenarnya dia dispesifikasikan, apakah dia punya keistimewaan. So, aku akan share screen sekali. So, kalau korang nak ikut sekali pun tak apa. So, nanti korang boleh tanya soalan lah. Aku akan terus buat practical edit gambar kat sini. Zafri banyak main lah.
Sorry, busy sikit lah. Aku tengah share. Dah. Hai Pupi. Tengah aku nak masuk Lightroom ya. Okay. Alright. Okay, so tempat Lightroom. Okay, kalau kita boleh tengok, first step adalah light. Light ni adalah tempat korang nak ubah satu gambar tu sama ada nak cerahkan ataupun gelapkan. Dan seterusnya tab kedua yang aku akan buka ni adalah tempat korang nak ubah dia punya color dalam satu gambar. Ni tempat dia untuk ubah satu color dan gambar dia dalam satu gambar. Dan tiga ni adalah untuk add a few effect, macam contoh mungkin korang nak gelapkan, letak circle gelap kat gambar korang. Ini adalah contoh-contohnya. Efek ni adalah untuk tambah satu efek sama ada korang nak lagi macam nak add contrast pada gambar korang. Ini adalah tempat tab ni. So yang keempat adalah detail. Detail ni adalah untuk korang untuk edit, tajamkan gambar korang, untuk buang titik-titik putih kat gambar. Contoh kalau gambar tu untuk buang grain, ini adalah tempat untuk buang grain tu lah. Yang seterusnya adalah yang ni, optics ni. Optics ni kita tak nampak sangat. Selalunya optics ni berlaku dekat kamera yang ada wide angle lah. Dia sebab dia berlaku distortion. Kadang kita enablekan ni, ia akan bagi gambar tu sama dengan macam selari dengan mata human eye tengok gambar tu macam mana. Kalau kita buat gambar wide angle lah, kadang-kadang muka kita jadi panjang ataupun tangan kita jadi panjang ke apa. So ini akan sikit banyak akan membantu sikit dia ubah macam mana rupa bentuk gambar tu bagi dia normal kat mata human eye macam kita ni macam mana. So dalam Lightroom ni ada beberapa benda penting yang korang kena sentuh. Yang benda-benda utama lah, essentials yang korang boleh kena sentuh untuk edit satu gambar. Macam tu light kita sentuh tab light. Sekejap. Antara benda-benda utama yang korang boleh sentuh untuk edit gambar ialah bahagian tab light, tab color dengan tab detail. So ini adalah 3 tab utama yang korang perlu guna untuk edit satu gambar. Okay, salah contoh kita mulakan gambar ni. Okay, so first of all kita ada exposure. Exposure ni adalah untuk sama ada untuk cerahkan satu gambar atau kita nak menggelapkan satu gambar. Contohnya kita naikkan, gambar tu akan jadi cerah. Ataupun kalau kita turunkan dia atau negatif, gambar itu akan menjadi gelap. Sebelum tu kita pun boleh display histogram. Histogram ni akan tunjukkan sama ada gambar korang gelap ke atau gambar korang cerah. Dia macam apa panggil? Penanda aras lah untuk sebelum korang edit gambar. Untuk aktifkan histogram ni, korang boleh pergi kat 3 titik tepi ni dan pergi dekat view options dan klik show or hide histogram. So as you can see dekat sini ada histogram. Ya, ada benda baru, ada macam bukit-bukit kat sini. Kita offkan balik. Okay. So ini adalah histogram yang ada macam bukit ni. So apa dia buat kalau contohlah dia macam ni dia boleh beritahu sama ada gambar tu gelap atau cerah. Contoh bukit tu, bukit-bukit yang ada macam puncak-puncak tu ada kat sebelah kanan. Ia maksudnya gambar tu terlebih cerah. Gambar tu sangat cerah. Kalau contoh bukit ni semua ke arah kanan, blending ke arah kanan. So itu menunjukkan gambar tu adalah cerah. So kalau sini pula dia akan menunjukkan gambar tu adalah gelap. Kalau bukit tu dia menghala kepada kiri. Okay, itu ada
untuk exposure dan macam mana pula untuk kontras. Kontras ni apa? Kontras ni adalah suatu gelap dengan hitam dengan putih dalam satu gambar. Contoh, kalau kita naikkan kontras, gambar tu akan menjadi lebih gelap, hitam tu akan bertambah, dan kalau kita turunkan hitam dalam gambar akan berkurang. Okey. Itu adalah untuk kontras. Dan apa pula untuk highlight? Highlight ni adalah satu macam bayang, bukan bayang, dia macam satu objek, dia punya background daripada subjek tu. Subjek kalau contoh subjek, dia punya background tu, itu dia panggil highlight. Sama ada highlight ni boleh panggil macam gambar ni. Kalau dalam gambar ni sama ada langit ke, jambatan ni ataupun pokok belakang tu, itu pun boleh dipanggil secara iaitu highlight. Kalau kita gelapkan, kalau kita kurangkan highlight ni, kita dapat banyak recover, lebih banyak detail. Seperti kita boleh tengok dalam ni, kita tengok gambar ni, langit ni kita boleh nampak lebih banyak biru, lebih banyak awan lah berbanding tadi. Kalau kita tengok normal, kita tak nampak langsung awan tu macam mana, highlight tu macam mana. So kalau kita naikkan highlight, dia akan cerahkan belakang tu. Dia akan cerahkan bahagian awan tadi. Sebenarnya highlight ni function dia untuk recover satu detail dalam satu gambar. Kalau shadow pula, bayang-bayang di dalam satu gambar. Contohnya bayang-bayang, maksudnya bayang-bayang dia adalah bawah chin dia ke, ataupun dekat dia punya lengan ke, ataupun dekat bawah jabatan tu. Itu adalah dipanggil shadow. Kalau kita naikkan, kita boleh tunjukkan apa di sebalik bayang-bayang tu, boleh cerahkan, boleh tunjukkan detail dia kat dalam gambar tu. Kalau kita kurangkan, bayang-bayang tu tidak dapat dilihat, dia akan hilang lah, dia akan jadi gelap. So itu adalah untuk bayang. Dan white and black, kita dekat sini white and black. So apa beza white and black ni? White and black ni sebenarnya dia adalah kontras, tapi dia daripada skala 0 ke 100. Kalau kontras tadi adalah hitam dan putih. Tapi dia punya skala 0 ke 50 untuk hitam, 0 ke 50 adalah untuk putih. So itu adalah kontras. Kalau white ataupun black tadi, dia skala dia untuk putih 0 hingga 100, black 0 hingga untuk 100. So maksud dia punya kita dapat power untuk white dengan black ni lebih kuat lah, kita lebih banyak boleh control dengan white dengan black ni berbanding kontras tadi. Contohnya, kita tengok, kita naikkan. Ini kita boleh tengok gambar tu lebih putih akan lebih menonjol berbanding kalau kita kontras tadi kita kurangkan. So black ni pun sama, kalau kita increasekan black, decreasekan black, dia akan satu gelap gambar tu akan bertambah. Dan kalau kita naikkan, dia akan white dalam gambar tu akan berkurang. White dalam gambar tu akan bertambah. So itu adalah beza kontras black dengan white. Kontras tu ada hitam putih, black and white tu adalah full control of black and white dalam untuk kita kawal satu gambar tu. Okay. Seterusnya dalam light ni kita ada macam satu curve kat sini. Kalau kau perasan ada curve sini. Curve ni adalah satu macam untuk kita edit satu gambar tu, tapi lebih banyak control berbanding daripada kat sini. Daripada kat exposure, contrast dengan highlight semua ni. So kita boleh tengok kat sini. Sini ada, sebelah sini adalah bahagian highlight. Kat bahagian aku toggle ni, ini adalah bahagian highlight. Bahagian sebelah kiri ni, ini adalah bahagian shadow. Kat bahagian aku toggle ni, nampak tak? Kat bahagian aku toggle. Okay. Sini adalah highlight. Sini adalah shadow. Sini adalah tengah ni adalah midtone.
So apakah maksud midtone? Tadi kita highlight, kita dah tahu apa dia tadi. Shadow pun aku dah jelaskan apa tadi. So midtone ni apa benda? Midtone ni adalah dia adalah satu shadow dengan highlight tapi dekat bahagian tengah gambar. Dan scale dia untuk scale dia adalah 0 dengan 50. Macam tadi aku jelaskan hitam putih tadi, scale dia 0 dengan 100. Sama juga macam ni, shadow kat sini dia berfungsi 0 hingga 100 dengan highlight kat sini berfungsi 0 hingga 100 skala dia. Kalau midtone ni dia berfungsi seperti macam kat kontras tadi, dia punya skala 0 hingga 50. Okey. Ya. Yang betul kita naikkan tengah. Naikkan midtone. So bahagian tengah gambar akan lebih cerah. Kalau kita turunkan bahagian highlight, detail gambar akan lebih nampak lah. Kalau contoh kita shadow ni kita tarik ke kanan, gambar tu akan jadi lebih gelap. So ini adalah the power of the curve lah, dalam curve. So selalunya kita guna curve ni, kalau orang tu dah ada sedikit ilmu untuk guna curve, kita boleh guna curve sebelum kita sentuh exposure, kontras, highlight semua button-button ni. Kita boleh terus sentuh dekat bahagian curve ni. Dan macam mana nak buat curve? Curve ni antara sweet point kita nak buat curve bagi gambar tu nampak cantik adalah kita boleh set pinpoint kat tengah ni. Kita boleh buat orang panggil daripada S-curve. Kita turunkan sikit shadow. Kita buat macam bentuk S sikit. Lepas kita pun boleh ubah kat sini. Untuk bagi shadow dia. Kita cantikkan bentuk S. Kita buat macam bentuk S kat gambar tu. Okay. Semakin cantik korang punya S-curve ni, makin senang, semakin cantik korang punya gambar. Macam lagi senang nak edit nanti. Tanpa perlu sentuh banyak dekat exposure, contrast, highlight, shadow, white or black ni. So itu adalah bahagian. So sini adalah curve. Curve ni ada yang wheel ada apa? Ada bulat-bulat ni. Ada bulat-bulat merah, biru, hijau. Tu adalah pertama, wheel yang pertama. Yang ni adalah wheel kedua. Ini adalah wheel ketiga. Ini adalah wheel biru, wheel hijau, wheel merah. So function pun sama juga. Dekat belah kanan ni dia akan sentuh bahagian highlight. Dan bahagian kiri ni dia akan sentuh bahagian shadow. Dan tengah akan sentuh bahagian midtone dan sebagainya. So itu adalah bahagian tab highlight. Dan sekarang ni adalah tab color. Color ni ini yang tempat kita nak ubah suai satu gambar tu. Ubah suai kalau contoh muka orang tu jadi purple, kita ubah dia jadi normal. Kalau contoh sekitaran tu nampak macam biru, kita ubah jadi macam waktu sunset ke waktu yang warm, waktu warm, warna yang kuning-kuningan. So sini kita boleh adjust kat sini. Contoh kalau temperature sini, kita nampak gambar ni macam biru. Kalau kita tengok gambar ni macam biru. Gambar ni macam biru. So mungkin kita nak gambar tu nampak sedikit warm. Sedikit warm ni maksud dia macam gambar tu untuk nampakkan ceria sikit gambar tu, kita boleh naikkan sikit. Ini adalah gambar tu akan jadi lebih warm lah kalau kita naikkan. Kalau kita turunkan, gambar tu akan jadi lebih cool. Dan kita toggle ni ikut kesesuaian, ikut gambar kita macam mana kita letak gambar, macam mana situasi gambar kita tu macam mana. Sebab setiap gambar tu lain-lain. Beza dia kalau kita ke kanan gambar tu akan lebih suam atau warm, atau kalau ke kiri gambar tu akan lebih sejuk ataupun cool. Okay. So apa pula tint ni apa pula? Apakah maksud tint ni? Tint ni pula adalah untuk balancekan temperature yang kita dah adjust tadi. Contoh kalau kita naikkan warm, selalu kalau kita turunkan, kita naikkan warm, muka orang tu akan jadi hijau. So untuk buang benda hijau tu, untuk kita boleh naikkan tint ni jadi ke arah purple sikit, bagi dia balance. Okey, kalau kita tengok sekarang,
Dia hijau tu dah berkurangan. Tapi kita untuk toggle ni kita toggle sikit-sikit je, jangan lebih banyak sebab dia 1% daripada 1% daripada korang adjust tu dia banyak apa panggil? Banyak apa panggil banyak include macam mana? Banyak terkesan. Okay. Okay, so vibrance, so kat sini itu untuk temperature dengan tint. Seterusnya kita ada bahagian vibrance dengan saturation. Apa beza vibrance dan saturation ni? Saturation adalah untuk meningkatkan satu kepekatan dalam satu gambar. Sekejap. Ya. Ambil. Okay. Saturation ni adalah untuk meningkatkan kepekatan color dalam satu gambar. Contohnya kalau kita naikkan saturation ni ke kanan, color dalam gambar tu akan lebih menonjol. Kalau kita kurangkan, color gambar tu akan hilang. Dan kalau vibrance pula, vibrance pun dia sama dengan saturation, tapi dia hanya efek bahagian tengah gambar. Senang cerita dia pun dia adalah 50% of saturation. Skala dia 0 hingga 50. Itu adalah untuk vibrance, tapi dia mostly contact dekat bahagian tengah gambar. Contohnya kalau kita naikkan dan dia akan turunkan. So basically dia akan sentuh bahagian tengah gambar lah. Sebab vibrance ni adalah 50% saturation, iaitu skala dia 0 hingga 50, dan saturation ni dia punya skala adalah 0 hingga 100 kekuatannya. Okay, dalam okay. So ni kita ada dalam ni ada color mix. Color mix ni kita boleh ubah suai satu gambar tu, color dan satu gambar tu. Kalau contoh orange ni, kita ada gambar color orange ni, kita ubah suai dia jadi warna lain. Kalau contoh kita ubah jadi kuning-kuning dan kita nak kurangkan kepekatan ni. So ini adalah so dekat hue ni kita boleh ubah dia punya color spesifik gambar, color spesifik yang kita pilih. Contoh tadi kita pilih gambar orange kan, warna orange. Lepas tu kita nak ubah dia jadi warna kuning, kita boleh tarik dia ke kanan. Lepas tu color tu akan berubah. So kita pun kedua ada saturation. Saturation ni adalah menentukan kepekatan color tu. Kalau contoh kau nak color tu kurang pekat, decreasekan lah. Toggle dia ke kiri. Kalau nak gambar tu lebih pekat, boleh toggle dia ke arah kanan, ke kanan. Okay, so itu untuk saturation. So apakah itu luminance? Luminance tu adalah untuk korang tentukan kecerahan satu color tu ataupun gelapnya satu color tu. Dia berfungsi macam exposure, tapi dia hanya untuk sentuh bahagian color saja. Kalau contoh kalau kat sini gambar color orange ni, aku nak dia lebih cerah. Aku tarik dia akan jadi ke kanan lah. So warna tu akan lebih menonjol. Macam tu kalau aku kurangkan, dia akan gambar color tu akan jadi lebih gelap. So hijau tu pula ada pokok kat belakang tu, aku nak dia cerah, aku boleh naikkan luminance dia. Mungkin nak kurangkan kepekatan dia, ataupun aku nak tukar dia punya color jadi warna daripada kuning kepada orange ke, daripada hijau kepada kuning ke. So itu adalah tiga bahagian dalam color mix tadi. Kita ada hue, saturation and luminance. Okay. So benda ketiga yang penting adalah kita sentuh bahagian detail. Detail kita ada sharpening, radius. Sharpening ni berapa banyak tajam, macam mana kau nak bagi sharp ke gambar tu, macam mana kau nak sharp ke gambar tu, berapa banyak kau nak bagi. Tapi selalunya kalau sharpening ni, aku punya nasihat, dia kurang daripada 20. Sebab selalu kalau kita ambil gambar, sistem kamera tu dia dah automatically
dia dah automatically sharp kan. Dah senangkan untuk kita bagi gambar tu bagi sharp. So sebab tu kita penggunaan sharpening dalam Lightroom ni dalam 0 hingga 20 je. Dia tak, yang penting kurang daripada 50. Tapi sweet spot 0 hingga 20 sebab kamera selalu kita ambil tu lagi guna phone dia dah automatically letak sharpening. Berbanding kalau guna kamera macam DSLR ke atau guna mirrorless, dia just sharpening ni just normal. Dia tak ada add-on macam kita guna phone. So sharpening ni akan menentukan ketajaman satu gambar. Kalau radius ni pula dia punya kawasan sharpening dia, tapi kawasan dan sharpening tu. Detail ni dia punya, contoh kalau korang nak sharp, korang nak bagi tekstur satu gambar tu lebih nampak. So korang boleh increasekan detail ni. Before, after. Kalau aku kurangkan, dia normal. Dan kalau aku naikkan detail, tekstur satu gambar tu akan lebih meningkat. So itu adalah detail. Kalau masking pula ni apa? Masking ni apa sebenarnya? Masking ni kita nak hanya select tempat mana kita nak sharpkan. So macam mana nak aktifkan masking ni? Macam mana kita nak bagi nampak masking ni? Sebab kalau kita kalau kita tarik, kita tak nampak apa-apa beza. So untuk aktifkan dia, kita boleh hold kat masking ni. Rasa kita boleh hold, kita pakai dua tangan. Satu untuk tarik, satu untuk macam nak tentukan dia punya mask, dia punya sharpening kat bahagian mana kita nak. Kita hold belakang untuk toggle dan kita hold untuk belah kiri untuk kita tentukan dia punya sharpening. So kita boleh nampak. Okey, so kita boleh tentukanlah bahagian mana kita nak sharpkan ni. Kalau cara sebelum jadi ni, dia akan, kalau kita add sharpening, dia akan sharp seluruh gambar. Kalau kita adjust masking ni, dia akan select specific things je untuk di-sharpkan. Kalau contoh aku nak sharp bahagian, mungkin aku nak sharp bahagian muka dia dengan jabatan saja. Aku tak nak seluruh gambar. So aku akan pakai masking. So dia akan sharp bahagian itu saja, dia tak sharp semua bahagian gambar tu, bahagian gambar yang lain. So itu adalah masking. So noise reduction ni pula apa function dia? Noise reduction ni untuk mengurangkan grain ni satu gambar. Ada grain adanya. Lalu kalau gambar tu ada grain, kita boleh gunakan noise reduction ni untuk buang grain dalam satu gambar tu. Tapi kalau semakin tambah kita guna noise reduction, gambar kita akan lebih kurang sharp. Akan kurang sharp, akan kurang tajam lah. So kita kena guna noise reduction ni sedikit saja dalam kurang daripada 50, jangan lebih daripada 50 sebab kita akan hilang ketajaman satu gambar tu ataupun detail satu gambar tu. Dan kalau sharpening pula, kalau kita ni meningkatkan sharpening, ia akan mula memperkenalkan, akan tunjukkan satu grain dalam satu gambar. Sebab tu dia punya limit 0 hingga 50, jangan over 50 lah. Kalau tak dia akan lebih banyak introduce grain dan gambar korang akan lebih macam tak sedap mata memandang, akan lebih nampak sharp edges, macam tak normal punya gambar. Okay, itu saja benda-benda penting. Okay, so sekarang ni jom kita edit gambar bersama. So korang boleh sekarang korang boleh buka Lightroom korang dan kita edit gambar ni bersama. Okay, so kalau kita tengok kat gambar ni, apa yang kita perlu lakukan? Apa yang korang nampak kat gambar ni? Korang nak edit gambar, sekejap sebelum tu kalau kita nak edit satu gambar tu, aku lupa nak cakap tadi. Sebelum kita nak edit gambar tu, kita kena bayangkan edit kita ni macam mana, edit gambar kita ni macam mana.
kita nak sama ada nak gambar tu jadi gelap ke ataupun cerah. Kita kena tahu kita edit gambar macam mana sebelum kita lakukan edit gambar tu lah. Sebab kalau kita terus je lakukan edit, kita akan macam hilang arah nak edit macam mana, nak edit gambar tu macam mana. Sebab maksud dalam segi kata mudahnya, kita perlu planning editing tu sebelum kita edit gambar tu. Kalau contoh, dalam gambar ni, korang rasa apa yang tak kena dalam gambar ni? Apa yang korang nak edit dalam gambar ni? Sama ada boleh message ataupun boleh cakap lah apa yang tak kena dalam gambar ni. Dia gelap sangat. Betul, gambar tu gelap. So apa yang kita perlu lakukan untuk ubah suai gambar ni, kita boleh naikkan light ni. Kita boleh pergi kat bahagian tab light ni, mungkin kita adjust dia punya exposure. Tengok sebelum kita adjust exposure, kita tengok histogram. Histogram dia lebih banyak kat bahagian kiri. Kita boleh tengok histogram tu. Nampak histogram ni? Dia kat bahagian kiri. So maksudnya gambar tu memang betul-betul gelap lah. Kalau gambar tu kat sebelah sini, gambar tu memang betul-betul cerah. So apa kita nak buat dulu, kita akan buat color correction yang mana kita akan adjust gambar tu jadi normal. Jadi macam biasa kat mata kita pandang macam mana. Nampak gambar tu biasa, tak gelap, tak cerah. So itu adalah benda pertama kita lakukan. So kita toggle exposure ni, kita ambil tengok kat histogram, kita naikkan sampai sedap rasa. Jangan sampai bukit tu. Bukit tu semua kat tengah, mostly kat tengah, overally kat tengah. Okay. Okay. Okay, seterusnya kita sentuh bahagian kontras. Kontras ni cara cakap tadi untuk menambah gelap ataupun menambah gelap ataupun cerahnya satu gambar. Tapi selalunya aku tak sentuh kontras, aku akan sentuh terus bahagian white and black and white ni sebab dia lebih banyak control, lebih banyak kita dapat tengok macam mana dia punya kita edit gambar tu lebih banyak kita boleh sentuh lah, boleh banyak recover details dia. Jadi kita contoh tengok gambar ni, dia punya putih, bulu pelepah benda apa kuntum bunga tu lebih cerah. So kita boleh kurangkan white tu secukupnya. Kalau ni ikut mata masing-masing sebab edit ni tak ada betul ataupun salah. Dia ikut kita punya cita rasa. Yang penting editing tu sampai dekat vision korang tadi nak buat macam mana. So macam ni, mungkin aku nak adjust black dia tu, aku nak bagi dekat bahagian gelap, bagi hitam tu akan menunjukkan hitam yang betul. Okay. Before and after. Okay. Itu kita boleh tengok macam mana banyaknya perubahan kalau kita hanya sentuh bahagian light sahaja. Kita hanya ubah 3 benda je ni, exposure, white and black. Itulah pentingnya editing. Itu adalah antara fungsi utama editing. So seterusnya mungkin kita nak adjust highlight. Highlight bahagian ni. Highlight ni mungkin aku nak lakukan mungkin aku nak lakukan highlight ni, aku lakukan ni. Aku nak naikkan sebab aku nak bagi highlight ni, mungkin aku nak naikkan ikut rasa sikit. Sebab kalau aku kurangkan dia akan menunjukkan detail lah. So aku tak nak kurangkan distraction. Aku naikkan sikit. Shadow ni untuk bagi gelap, nak tambah gelap sedikit kat gambar tu, bagi macam ada depth. Apa bagi depth? Macam ada dimension dekat gambar tu macam mana. Aku kurangkan shadow.
So ini pun dah cukup dah untuk adjust satu gambar. Itu hanya untuk bahagian light saja. So ini adalah dipanggil color correction. Kita dah betulkan gambar tu daripada satu benda yang tak normal macam gelap tadi pada cerah. Pada benda yang nampak macam normal kat mata kita, gambar tu contoh gambar tu cerah, gambar tu gelap kepada cerah lah. Kalau tengok before after, gambar sebelumnya adalah gelap dan gambar seterusnya adalah cerah, macam okey sikit daripada tadi. Dan ada tips juga, kalau highlight and shadow ni, kalau boleh skill dia kosong, jangan sampai 100%. Penggunaannya jangan 100%. Sebab kalau korang guna 100% daripada dia punya function, gambar tu akan jadi macam flat ataupun lepeh. Sebab kita nak edit gambar ni nak bagi gambar tu menonjol, bukan nak bagi gambar tu melepeh. Macam gambar tu tak ada lapisan atas satu gambar, macam dimension dalam satu gambar. So itu adalah tips masa edit highlight and shadow lah. Kita tak boleh guna 100%. Kita hanya guna kurang daripada 100%. Kalau aku punya skill semuanya antara less 50 kepada less 50. Sebab aku nak gambar aku tu lebih ramai orang tumpu kat apa subjek aku nak letak. Contoh dalam subjek ni, dalam gambar ni, subjek ni adalah bunga ni. So aku nak orang fokus kat bunga ni berbanding kat benda lain. Okay, so itu adalah untuk bahagian color correction. So, untuk bahagian color pula, aku mungkin gambar ni nampak macam sejuk sama dengan gambar. So kita feeling kita sendiri, kita nak feeling kita nak set dia macam mana. Kalau aku tengok ikut sesuaian, kalau aku mungkin dia nampakkan macam dia musim panas ke apa, kita boleh naikkan dia temperature, atau mungkin masa tengah winter kita boleh turunkan temperature dia. Dia turunkan secukup rasa. So seterusnya kita tengok ada hijau atau purple. Kita nampak macam purple tu, nampak sangat purple tu, nampak sedikit purple lah kalau korang boleh tengok. Nampak sedikit purple, so kita turunkan sikit tint dia. Okay. Dan mungkin kepekatan dengan satu gambar tu. Aku nampak gambar ni macam dah okey, dia punya saturation, dia color tu dah okey. Macam dah cukup pekat dah. Mungkin aku nak tambah sedikit lagi. Pekat tu mungkin aku akan sentuh bahagian vibrance. Sebab aku nak scale 50 to 0 to 50. Aku tak nak 100% dia pekatkan 100% gambar aku ni. Aku nak bahagian tengah je dia pekatkan. Dan tips untuk vibration lah. Tips untuk edit guna vibrance dengan ni juga, vibrance dengan saturation ni, tips dia juga adalah mesti jangan sampai 100% dan scale dia kurang daripada 50 dan ke bawah. Itu adalah dia tips lah untuk bagi nampak gambar korang lebih normal. Kalau korang naik, itu adalah tips dia, vibrance atau saturation penggunaan dia kurang daripada 50 ataupun kurang daripada 50 skala dia. Okay. Kalau kita tengok sini, semua gambar ni dah correct dah. Kita dah buat color correction lah. Okay, ni dah settle. Color correction untuk gambar ni kita dah settle. Kita beralih pada gambar kedua pula. Okay, sebelum kita beralih kepada gambar kedua, ada yang tak tahu tak? Ada yang tak faham tak tentang function-function dalam bata-bata dalam Lightroom ni? Ada mungkin terlalu teknikal ke, ataupun ada yang korang tak tahu apa sebenarnya fungsi diorang buat sebenarnya ke? Ada sesiapa yang tak tahu? Boleh tanya dulu. Kalau tak nak cakap boleh type lah.
Maan, sorry doh, aku nak kena beransur lah. Tak apa-apa. Sorry Wah, Ada hal okey. sikit lah. Tipu. Ada hal sikit lah. Thank you Maan. Share ilmu. Okay. Padahal lepak, tipu. Apa benda Jun? Apa dia bro sangka. Bayar. Okay, kasih Syafri. Alright. Kasih Syafri. See ya. Okay. Okay, ada soalan tak tentang function? Tak ada Alright. Tak ada. Kita teruskan. Okay, terus kita akan buat gambar seterusnya untuk correctkan gambar ni. Untuk bagi gambar ni nampak apa ni? Nampak normal lah. So gambar ni kalau kita tengok dia sedikit gelap. So kita boleh cerahkan sikit. Okay. Kita buat gambar orang. Senang sikit. Buat gambar orang. Kita reset sekali. Reset datang. Okay, jangan reset ya. Okay. Kita tengok gambar ni gelap. So kita nak edit gambar ni bagi nampak cerah sikit, bagi normal sikit. Macam tu lah ayat dia. So kita boleh naikkan exposure dia. Okay. Bagi cerah sikit muka dia. Okay. Contrast. Macam mana yang okay. Okay. Contrast. Aku tak suka sangat gambar tu tajam sangat. Tak nak sama gambar tu gelap sangat. So sini pun ada juga tips dia kalau korang nak suka gambar yang macam pastel, boleh kurangkan kontras lah. Kalau korang suka yang macam moody, boleh naikkan kontras. Itu adalah dia punya tips. So. Okay. Highlight aku nak fokus kat subjek, so aku tak nak ada awan tadi. Kalau kita kurangkan dia akan ada awan, aku tak nak awan tu ada. Okay, shadow, gambar muka dia nampak gelap sikit, so aku nak naikkan sikit shadow dia. Naikkan sikit. Okay. Putih, dia punya hoodie tu nampak. Dia punya hoodie tu, that shadow. Naikkan sikit. Hoodie tu cerahkan sikit. Boleh. Okay, black. Alright. Okay, seterusnya temperature satu gambar tu, aku nak sikit warm sikit muka dia. Nak naikkan sikit warm kesedaran dia. Naikkan gambar tu jadi lebih warm. Muka dia nampak macam hijau, aku nak naikkan sikit purple supaya dapat mengurangkan hijau tu kat muka dia. Okay, kalau contohlah korang nak edit bahagian muka selalunya kita boleh sentuh kat bahagian color mix ni, kita hanya sentuh kat bahagian kuning, oren ataupun merah. Itu adalah tempat korang edit bahagian skin tone muka kita lah. Muka manusia selalu kita akan ada bahagian merah, ada oren dengan kuning. So, kalau korang nak cerahkan, sama ada korang kena test salah satunya, mana satu yang kena dekat skin tone dalam orang tu lah. Contoh kat sini mungkin aku agak-agak aku nak cerahkan muka dia mungkin kat warna oren.
Aku boleh ingatkan sikit luminance dia. Oh, luminance tu apa? Luminance tu kecerahan dalam satu gambar kita tu. Gambar spesifik kita, gambar color tu kita dah pilih, tengok ada color macam-macam kan. Kita nak sama ada nak cerahkan atau nak gelapkan dalam satu gambar. Itu ada luminance. Okay. So saturation, naikkan sikit lah bagi nampak sikit skin tone dia tu lah, nampak warna orange sikit, kuning dengan orange sikit. Okay, yellow, maybe okay. So sekarang ni kalau korang edit satu gambar tu, nak gambar tu lebih fokus, lebih orang tu, gambar tu lebih menonjol, orang tu akan gambar viewer tu tengok ke gambar tu, dia lebih fokus kat subjek yang kita ambil gambar tu. Dia tak ada tengok terus menjajal kat bucu gambar tu ke. Selalu kalau orang tengok gambar dia akan tengok semua tau. Tapi dia tengok subjek kita dulu, baru dia akan tengok seluruh gambar tu macam mana. So itu adalah, untuk bagi orang tu fokus kat gambar kita hanya perlukan 3 atau kurang color dalam satu gambar tu. Maksud aku dalam gambar tu ada 3 color. Contoh dalam gambar ni mungkin nak warna orange dengan putih dengan skin tone dia. Orange, putih dengan silver jambatan dulu lah. Aku tak nak warna hijau tu sebab ia mengganggu mata kita, viewer untuk tengok subjek tu macam mana. So aku tak suka belakang tu. Aku nak bagi orang lebih fokus kat gambar kita tu. Aku akan kurangkan saturation dia. Untuk hilang macam kurangkan dia punya kepekatan color tu. Bagi orang tengok gambar tu terus tengok gambar kita macam mana. Okay. Saturation ni mungkin boleh naikkan sikit ke. Luminance ni mungkin kurangkan atau naikkan sikit. Kurangkan sikit. Alright. Okay. Kalau gambar ni macam ada sedikit biru, gambar ni ada sedikit biru, mungkin aku nak kurangkan dia punya saturation sikit. Color biru tu aku nak kurangkan sikit. Okay, luminance aku nak cerahkan sikit. Nak bagi gambar tu lebih cerah. Alright. Nice. Okay. Okay, tu kita dah selesai dah untuk tab yang kedua. Kita guna light. Kita pergi kat tab light untuk ubah satu gambar tu macam mana rupa bentuk dia untuk kita ubah cahaya dalam satu gambar tu. Dan kedua adalah color yang mana kita boleh tentukan sama ada dia cerah ataupun gelap. Color untuk tentukan color dalam satu gambar tu. Sama ada nak spesifikkan gambar tu macam mana color dia. Itu adalah bahagian color lah. Dan seterusnya kita sentuh bahagian utama kita iaitu adalah detail. Dalam detail aku nak gambar dia dengan detail. Aku nak sharp mungkin dalam 10 cukup dah. 10 pun dah cukup dah. 10 ke 10 sikit, 10, 15 sikit ke. Right. Kalau kita over sharpen, dia akan lebih sharp tapi dia akan sharp dia akan rawak lah dalam satu gambar tu. So aku nak just nice je, 0 to 20. Okay, masking pula aku nak dia sharp kat edges subjek kita je. Aku tak nak dia sharp dekat jambatan ku ke, aku tak nak sharp dekat bayang tu, aku nak hanya sharp dekat subjek tu. So aku akan hold toggle ni, dan akan hold dari satu tangan dekat setting tadi, masking tadi. So aku ubah sesedap hati, sesedap apa yang aku nak. Okay, aku nak adjust dia je. Sebab sharpening kita nak adjust je, dia tak nak detail-details lain-lain untuk adjust, untuk sharp sekali. Alright.
Alright. Okay, that's nice. So edges ni dah nampaklah sharp sikit dengan ni tadi. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada color grading, iaitu kita set the mood of our photo. So kita nak set color grading tu, color grading ni dia ada banyak teori, banyak konsep macam mana kita nak set mood dekat gambar tu. Tapi hari ni aku akan share sikit je, share paling asas macam mana kita guna color grading dalam satu gambar tu. Bagi kita color grading ni kita nak introduce satu mood ataupun color baru dalam gambar yang tak wujud. So kalau orang akan tengok gambar tu, orang akan feeling apa kat gambar tu. Sama gambar tu jadi sedih ataupun tenang ataupun sejuk je mata mandang. So kita boleh pilih kat tab color grading. Ada kat sini. Okay, aku ulang balik semula. Dekat bahagian color, bawah color mix ada color grading. Color grading ni adalah advanced tool lah. Ataupun yang advance tapi dia tak mustahil untuk belajar. Tapi aku akan tunjuk sedikit cara macam mana kita nak tweak dia bagi kita ada macam gambar kita lebih ada rasa. Dia macam rempah. Kita letak rempah kat makanan, dia akan lebih sedap, macam lebih enak kita tengok gambar tu. Boleh tak macam tu? Enak Okay. Sebenarnya kita ada Boleh. sini kita ada 3 bahagian. Ada shadow, ada midtones dan highlights. Dia sama je konsep the shadow dekat mana. Shadow tu adalah bahagian bayang-bayang dalam satu gambar. Midtones merangkumi bahagian tengah gambar tu, macam bahagian tengah gambar. Bahagian tengah gambar tapi scaling dia 0.50. Tapi highlight tu adalah bahagian details belakang subjek kita ataupun kat dalam subjek kita. Itu adalah highlights. So kalau contoh aku nak gambar ni mungkin dia kat bahagian, nampak je kat bandar. Nampak macam bandar. Bateri kamera habis. Betul kena rest. Sabar Sat. Thank you. Nampak? Okay? Okay apa? Boleh. Tak. Okay, yang kita nak set mood. Aku nampak ni gambar macam urban. So aku nak set mood dia, mungkin aku nak adanya shadow, adanya bayang-bayang aku nak sedikit biru. So kita ni ubah kita dia toggle tu, kita adjust tu sangat teliti. Kena teliti sikit sebab kita ubah sikit dia punya setting gambar tu, color gambar tu akan terus lari kalau kita ambil banyak. Sebab dia merangkumi dengan saturation sekali. So kita ubah sikit. Ubah ikut saturation. Kalau kita plot dia dekat kita pilih color mana-mana, kita boleh tengok kat situ. Bawah tu ada tulis hue dengan saturation. So korang slow tarik ke tengah kalau tarik ke tengah, saturation color gambar tu dia akan kurang. Tarik menjauhi titik tengah, dia akan color tu akan pekat, akan tambah pekat lah macam tu. Dia kena slow je. Okay, sikit. Tak boleh, aku nak dia sedikit cyan macam teal orange, aku boleh adjust dia. Aku boleh adjust dia teal
Sikit je aku nak sikit je. Alright. Okay, maybe okay. Alright. Okay, kalau kita tengok bawah ni ada setting juga luminance. Luminance tu sama juga tadi. Function dia kecerahan satu gambar ataupun gelap satu gambar tu. Excuse me. Lepas tu mid-toast ni terakhir baru kita akan sentuh. Dan untuk kita belajar color grading ni, kita tengok dia untuk kita setkan dia, antara salah satu cara dia kita set mood gambar tu, satu color tu bertentangan dengan satu color yang lain. Apa maksud aku? Kalau contohlah, kita untuk color grading ni dia tips, kita panggil yang tips pertama adalah tips color theory. Yang pertama iaitu contemporary, iaitu satu color yang berlawanan daripada satu yang lain. Contoh color tu warna dia sejuk dan kita kontrakan dia, kita lawan dia yang color yang lain dengan color yang lebih suam. Macam contoh biru dengan orange ataupun purple dengan hijau. Ini yang dipanggil konsep color theory yang dipanggil contemporary. Color ni ada banyak tapi ialah salah satu cara yang mudah lah untuk beginner untuk adapt style color grading ni. Okay, shadow kita sentuh ni, kita sentuh bahagian highlight. Tadi shadow kita bahagian apa? Shadow kita ada, aku ambil cyan tadi, cyan turquoise tu. Dan aku nak kena berlawanan antara dia. Okey. Apalah. Saya adjust selalu tak boleh. Before, after. Okey. Okey, kita dah color grading tadi, tapi ada satu benda yang macam tak kena. Dia punya muka pula macam hijau. Macam kurang sikit menjelas. So untuk kita serlahkan dia punya muka, seri dia punya muka untuk bagi skin tone dia tu kembali pada asal. Kita boleh adjust warna orange ke kuningan ni, naikkan sikit. Ke mana bahagian sesuai lah. Alright. Boleh naikkan luminance ni. Kita boleh adjust bawah ni luminance untuk bagi dia cerah ke gelap. Cerahkan sikit bagi nampak muka dia. Okay, cool. Alright, now we have color grade our photo. Itu adalah teknik color grade dia. Teknik color grade yang paling mudah iaitu contemporary. Yang mana satu shade color pada shadow dan highlight dia berlawanan antara satu sama lain. Faham? Okay. Dengar? Dengar. Okay. Ada siapa-siapa ada soalan? Kalau ada cakap ada, kalau tak ada cakap tak ada. Kita boleh bergerak pada lain pula. Tak ada. Ada Tak ada. Semua faham okey. Aku akan tunjuk Kamera tu keluar logo bateri tu. Alhamdulillah tak boleh apa. Biar je nanti aku tukar. Alright. Tak boleh. Ada lagi satu ni. Boleh ni. Alright. Yang kedua pula aku nak color grade yang ni. Yang ada gambar daripada Belgium ni. Ni kat Belgium ni. Okay, aku nak ubah gambar dia menjadi cerah sikit, sini kita nampak gelap. Okay, sebelum tu aku ada soalan. Okay, kat sini kita tengok composition apa yang dia guna kat sini. Rule of Siapa tahu composition lagi?
Apa? Boleh juga. Leading line. Leading. Okay. Okay. Ada satu lagi. Apa nama tu je lupa. Framing Man. Framing. Framing. Okay, cantik. Alright. So aku akan tunjukkan sikit dia punya macam mana bagi visualize. Sini ada leading line. Leading line. Sini adalah framing. Plotted. Okay. So, mantap semua. Okay. Okay, kita nak color correction dengan gambar ni dulu. Betulkan gambar ni dulu. Kita naikkan exposure dia maybe. Alright. Test gambar ni. Kita naikkan sikit. Bagi gelap sikit. Highlight. Tengok je apa. Okay. Kita boleh tengok highlight detail. Dia boleh recover detail dia tu. Mungkin nak highlight dia sikit je. Tak nak seluruh. Tak nak guna seluruh dia punya apa? Dia punya power lah. Sebab aku nak recover yang bangunan ni je. Kalau tadi dia macam kalau kita tadi dia tengok kita punya detail texture architecture tu dia kurang jelas sebab kita naikkan exposure tadi. So untuk cover balik kita boleh guna highlight. Okay. Nice. Just nice macam tu je. Okay, shadow pula. Shadow naikkan sikit kot maybe. Bagi secukup rasa. Maybe boleh naikkan sikit. Okay, nice. Right now, all good maybe. Semua okay. Boleh ni. Kita boleh nampak gambar tu tak cerah sangat, tak gelap sangat. Okay, naikkan sikit black dia tu. Aku nak black tu bagi nampak black. White tu bagi nampak white sikit. Alright. Okay, seterusnya aku nak sentuh bahagian curve tak ada. Curve boleh juga tapi curve mungkin aku nak set up S curve sikit. Mana dia ni? Aku nak buat S curve. Kalau korang nak buat S curve ni bagi dia punya apa? S curve tu bagi cantik dia punya bentuk. Dia punya S tu bagi nampak S lah. Bagi S dia punya bentuk S tu cantik. Barulah macam gambar kau akan lebih pop, lebih menarik. Nabas Y bagi tune. Okay, maybe okay dah ni. Right, okay, ni this is before kita hanya sentuh bahagian light saja ni. Before and after. So that's how we can see satu tab je boleh ubah seluruh gambar. Okay, seterusnya kita ubah color sikit sebab aku nampak mungkin aku nak bagi ada mood gembira sikit. Warna kuning maksud dia gembira. So aku nak introduce sikit warna warming, iaitu warna warming tu warna kuning lah. Okay, aku nak sikit seri gambar ni. Okay. Kalau kita kurangkan, gambar ni akan jadi nampak macam gambar ni sedih. Biru gambar tu akan jadi macam memang akan sejuk tapi kalau terlebih sangat dia akan jadi warna gambar tu akan jadi lebih suram. Okay, aku naikkan sikit nak bagi nampak happy sikit. Mungkin dia waktu spring ke autumn ke tak tahu. Okay. Alright. Maybe it's good. Okay. Okay, purple ni naikkan sikit. Okay, vibrance.
color nampak macam semua dah pekat dah, dah cukup dah color dia. So kita nak, aku nak sikit lagi. Nak color dia nak sikit lagi. Okay. Alright. Okay, color mix pula aku nak, mungkin aku nak bagi, color mix aku nak adjust color dia. Mungkin aku nak, pokok tu warna hijau tapi aku nak nampak dia macam musim bunga. Musim bunga warna orange, warna kuning kot dia punya ni. Dia punya daun. Aku nak bagi daun tu warna kuning, so aku boleh sentuh color warna hijau dan aku tolak hue dia ke arah warna kuning. Tapi jangan banyak sangat, nanti nampak tak natural. Okay, kita boleh tengok ubah dia punya color daripada warna hijau kepada kuning. Ini adalah kita boleh sentuh dekat color mix. So kita dah ubah dia punya hue tadi. Kita mungkin nak naikkan sikit dia, nak naikkan kepekatan color tu, nak bagi menonjol bagi orang. Tadi ada leading line, kita lead mata orang tu terus pada turret ni, bangunan tu. So kita boleh naikkan sikit, jangan banyak sangat. Alright. Luminous pula, aku nak cerahkan sikit color tu bagi nampak seri. Bagi gembira sikit pokok tu, nampak macam gembira sikit. Okay, maybe it's good, maybe that's good. Okay, maybe here or here. Alright, okay. Okay. Warna turquoise tu ada macam warna turquoise macam apa, statue tu macam mengganggu, so aku nak kurangkan sikit dia saturation. Dia ni tu warna hijau sikit. Okay, kurang saturation sebab dia macam mengganggu. So, dah kurang sikit saturation. Okay, building pula. Building ni tadi asal macam warna coklat. So, aku nak nampak adanya color of building tu lebih pekat. Kita boleh naikkan sikit saturation ni. Kita boleh sentuh sama ada kuning ataupun orange. Kita boleh ubah sesuai. Kita boleh macam apa? Kita boleh cuba nasib. Orange, maybe orange. Kita luminous, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap. Okay. Okay, kita boleh tengok macam mana before and after, berapa banyak kita gambar kita berubah dengan hanya sentuh 2 tab saja. Okay. Dia loading ya. This is before and this is after. So that's how much just 2 tab boleh transform seluruh gambar. Itu sebab editing ni adalah merangkumi 20% daripada gambar kita. Dia sangat kita kena hati-hati semasa editing. Seterusnya aku nak naikkan sikit details. Nak nampakkan sharpening. Tengok dia dah secara automatically Lightroom dah push kita sharpening. So kita kena adjust pada kosong dan pilih apa yang kita nak. Mungkin aku nak tengok sini. Sharpkan sikit bagi bangunan ni. Alright. Okay. Okay, aku buat masking sikit. Aku nak sharp kat bahagian bangunan tu dengan pokok-pokok ya, tak nak seluruh gambar. Ya. Kita boleh tengok masking. Dia sharp edges macam mana dengan guna teknik yang aku cakap tadi lah. Ni teknik ni tak ramai orang tahu sebenarnya. Dia adalah tips dia. Okay, here resharp the edges of the image of subject. Okay, nice. Okay, noise ni selalunya noise ni jarang sikit aku pakai, tapi kalau nak pakai pun mungkin gambar waktu malam ke, sebab waktu malam green akan nampak lebih banyak. So aku nak kurangkan sikit, aku boleh guna noise reduction ni lah. Okay, nice. Seterusnya kita boleh introduce color grading. Kita dah siap color correction, kita boleh buat color grading. Dia punya workflow macam tadi ya.
workflow untuk color correction, macam cara aku buat edit gambar daripada step to step. Aku akan sentuh bahagian light dulu, akan sentuh bahagian color, then after that detail. After that, color correction done. Next, we want to color the image untuk lebih tambah mood kat gambar tu. Kita boleh guna color grading. Color grading. Jadi aku kalau color grading, kita guna konsep tadi contemporary. Okay. Untuk lebih banyak tahu lagi tentang color grading, korang boleh search kat Google macam mana dia punya keyword adalah color theory. Color theory nanti korang akan nampak banyak, ada analogous, ada contemporary, ada banyak, terlalu banyak untuk color theory ni. Okay, so aku nak shadow dia. Shadow dia aku nak warna orange ke kuning-kuningan sikit. Sebab dia autumn kan, kita nak bagi dia nampak autumn. So kita okay. Alright. Cukup rasa shadow tu nak gelapkan, nak cerahkan. Shadow untuk color tadi nak cerahkan sikit je, sikit je. 5, 4, 2, 4. Okay. Alright. So tadi kita tengok kita punya shadow, kita set warna kuning dan warna lawan dia adalah warna biru. Highlight dia warna biru. So highlight tu details belakang tu akan jadi warna biru. Kita introduce sikit color dia warna biru. Okay, okay, cicit lagi. Okay, just a little. Okay. Highlight nak gelap. Okay, nice. Okay, so midtones pula. Midtones pula aku nak introduce warna orange sikit, bagi pop sikit warna kuning tadi kita letak ni. Warna orange atau merah. Okay, nice. Aish. Okay. All's good. Okay, tengok sini. Okay, daripada before, daripada gambar yang suram menjadi sedikit ceria. Jadi orang boleh tengok, wah, ini adalah gambar musim bunga. Daripada tadi, gambar yang nampak macam creepy, kita boleh ubah dia jadi musim bunga. So, seterusnya aku akan memperkenalkan sedikit teknik-teknik optional yang mana untuk lebih attract view. Oh, ada ni. Ya. Okey, siap. Okay, aku akan pergi ke setting optional lah lepas ni. So, tu semua okey dengan color grading tadi? Ada siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang color grading tadi ke? Setakat ni okey je. Alright. Okay. Seterusnya aku akan guna jadilah optional tadi. Optional, kita pergi ke bahagian effect. Effect adalah optional. Effect kita boleh tengok texture ni maksudnya oh shit. Aku terangkan sikit apa function dia ada. Texture
Section ni untuk menambah detail satu gambar. Clarity ni, apa lah clarity? Clarity ni sama macam contrast tapi dia efek bahagian tengah dalam satu gambar. Dia sama macam function macam vibrance tadi. Vibrance dia adalah saturation but scale dia 0-50 tapi dia hanya efek bahagian tengah. Sama juga macam clarity, dia adalah contrast tapi dia efek bahagian tengah. Scale dia 0-50. Itu rasa aku jelaskan lebih senang faham lah bagi untuk permudahkan korang lagi faham. Dehaze ni pula, function dia kalau dehaze ni untuk kita buang, contoh ada habuk ke, ada kabus ke, atau kita boleh guna dehaze ni untuk buang binatang tu. Untuk bagi gambar tu hilang kabus tu. Tapi kalau gambar tak ada kabus, kalau kau naikkan dehaze ni akan jadi barai gambar tu. Sebab tu dipanggil ini adalah effects ni adalah bahagian optional dalam editing. So antara selalu yang aku akan pakai kalau dalam optional adalah vignette. Vignette ni akan introduce circle dekat gambar tu. Nampak tak? Black circle. So ini akan fokuskan viewer korang kat subjek tu lebih lagi daripada benda subjek-subjek lain. Tapi kalau guna vignette ni jangan berlebihan sebab dia akan nampak buruk nanti kalau gambar. Dalam sweet spot 0-20. Okay. Okay. 0-20. Sweet spot dia 0-20 vignette ni. So mata kita tu kau tengok terus pada subjek. Okay, grain ni pula kalau efek-efek kalau korang nampak macam filem, selalu orang trend sekarang kan orang buat macam filem kan. Dia orang boleh naikkan grain. Macam akan nampak lah titik-titik tu guna grain ni. Tapi aku tak buat. Okay, nampak sikit macam filem-filem ni. Nampak macam grain. Ini ada masukkan grain. Okay. Okay. Split toning ni lebih kurang je macam color grading tadi. Dia sama je macam color grading. Dia sama macam color grading tadi. Tapi color grading ni adalah pembaharuan. Tak ada ni lah. Okay. Itu habis sama lah. Itu habis. Alright. Cool. Okay. Okay, sampai mana ni? Sampai split toning yang color grading. Split toning tadi adalah sama juga function dia untuk introduce new color, introduce new color dekat gambar kita. Tapi sekarang dalam Lightroom dia dah gantikan dengan features features color grading. Okay. So itu adalah untuk color grading optional tadi. So okay, itu saja. Ada lagi. Korang okey ke? Lepas ni ada lagi satu lagi untuk principle design. Ke nak sambung lagi? Ke nak ke 11 dah nak 2 jam dah. Lepas ni ada principle of design. Macam mana korang nak design poster tu. Ataupun kalau social media kan, kalau buat content ke apa, buat presentation nak bagi mata kita pleasing, viewer pleasing apabila kita tengok kita punya content. Gunakan prinsip asas design tadi je. Kalau okey ke nak dah nak Buat hari lain boleh? apa? Boleh. Menarik tapi ada kerja pula. Tak ada apa. Aku tahu sebab dia macam panjang sikit. Jadi design ni menarik ke? Okey. Baik. Okey. Okey. Boleh cut cam sekejap. Untuk screenshot saja. Macam mana? Boleh buka cam. Sekejap lah.
Apa? Sekejap. Buka cam sekejap lepas ni. Dah 5 minit lepas tu ciao. Handsome Isaac. Okey tak? Mana Isaac? Rumah ke? Ha? Rumah ke? Kat rumah. Apa nama tempat kau? Hujung dunia dia Ha. apa? Apa pun je? Lupa lah. Kudat. Hmm. Tip of Borneo. Tio Borneo. Okey. Nanti kalau datang sama-sama shoot lah. Jauh lagi. Jauh lah bos. Sekejap Apa? Yo. Buka cam sekejap. Aku Gambar tumbuk apa? orang. Kau. Yelah. Buka sekarang. Aku tumbuk orang. Aku datang rumah kau. Jalan Platinum. Bapak handsome siap. Syed Saddiq ni. Betul. Jangan jadi. Ambil apa? Group foto Ah, apa pun? Nak ambil group foto sekejap. Kalau boleh buka gambar sekejap. Buka kamera sekejap. Dalam 5 minit. Alright. Okey Daniel. Azmi Okey boleh tak? buka? Okey. Ni kamera problem lah, tak boleh buka. Dia tak connect. Oh, tak apa. Okey 1, 2, 3. Sekejap. Ada seorang masuk. Apa jap? Satu lagi. Satu, dua, tiga. Alright, cool. Alright, dah. Okay, thank you guys for joining. Okay, ada apa-apa lagi? Thank you Maon. Okay, Thank you, Mak On. terima kasih lah join. Okay, dah. I will stay. lah. Aku stay. Thank you Zed join. Hari kalau apa-apa, Alright. apa-apa nanti kau komen. Ada macam tak okey ke, kau komen je dekat DM nanti. Jadi aku boleh baiki lah. Boleh. Alright, ciao. Okay, ciao. Bye. Bye. Okay. Hello. Dah. Bagus. Aku tengah tunggu sini, aku bagi komen jap. Sini aku tadi tu yang MH tadi tu. Hazmi tu dia. Oh ya, tu lah. Aku ingat tu Hidayat. Aku ingat tu member aku. Seattle member aku dah boleh beli lah. Ya. Tak apa. Tunggu je. Sekejap 2 jam dah. Bagus tu, aku suka tu. Tapi kan, bagi aku, untuk kita sebab kita geng-geng kita tak ada hal. Aku pun tak risau. Cuma nanti bila macam kita nak bagi dengan, sebab aku nanti aku punya audience ada budak masters, ada budak macam lecturer, kau buat sikit lah. Tapi yang lain semua padu, ilmu memang cantik. Sebab tak tahu, aku tak tahu nak guna bahasa apa. Sebab sekarang ni trial kan, aku buat santai je. Betul. Aku rasa kau buat macam tuan lah. Kita kan boy, come on Maun, boy. Cakap lah tuan-tuan dan perempuan ke, ataupun saya akan menggunakan bahasa yang kira macam santai lah. Kita kena beritahu. Yang lain semua cantik tu. Bagi aku memang lawa. Ilmu mantap. Material pun cantik. Material pun berbaloi. Ada apa yang nak kena komen tak? Aku Ya. tak perform nanti. Tak, okey. Aku suka. Untuk aku memang cantik. Ya, aku mana phone aku siut. Aduh, ya. Mana phone aku siap? Ya, aku ambil phone aku je. Yeah. Tak ni, find my iPhone.
cari lah. Aku banyak makan tu sekarang ni. Sumpah naik gemuk tu. Wow, sihat. Aku tak boleh tu. Apa? Adalah nak jadi macam dia zaman form 3 dulu. Nampak gemuk Tak pun tu. masa dia nampak Aku lemak. sebab aku pakai bengkung. Memang tak nampak gemuk ke? Nampak lebar. Nampak lebar. Ya. Lagipun aku injet. Kaki aku injet tu. Tak, tadi kaki injet tapi apa kaitan dengan badan? Aku jogging lah. Aku jogging. Macam mana? Sekejap sebenarnya aku tak message lah. Aduh. Ya, aku call dia. Lepas je. Ya. Ada komen tak? Ada komen apa-apa tak untuk yang ni? Alright. Kau WhatsApp Aku tengah postmortem dengan dia ni sekarang ni. Betul. Kau nak join sekali? Kau nak? Tadi boleh Join sekali. Aku add kau boleh yang tadi je. Yang tadi. Macam mana kena add? Kau hantar link apa? Aku hantar link. Guna password tadi. Pakai yang tadi. Sekejap. Alright. Hello, aku beli. Hello, dengar? Aku mute suara kau tadi. Dia join call je. Stop record.